Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Menteri Besar Usia Minggi Syari yang juga mewakili kawasan Gombak yang bertanggungjawab menjaga zoo negara. Jadi kalau Datuk Rusli ada apa-apa masalah, sila terus kepada ahli parlimen berkenaan. Datuk Rusli dan seluruh jawatan kuasa, Datuk Salahuddin jadi penasihat, kerana dia juga penasihat dan juga di kerabat buat dulu yang Mahmud Sultan Selangor, juga akan membantu meningkatkan usaha. Dan saya terima tadi sembah salam Datuk yang menyatakan baiknya Perdana Menteri ke zoo pada pagi ini kerana dia boleh mengelakkan gangguan daripada manusia di luar. Terima kasih. Duta Besar Wuyang Luji di negara China yang banyak juga hubungan baik dengan kita sekarang. Rakan-rakan yang saya muliakan, tinggal tadi Datuk Seri Huang, Timbalan Menteri yang turut hadir, dan rakan-rakan saudara saya Rahmat dari Malaysia yang menjadi tetamu kita pada pagi ini, dan saya telah syorkan supaya kolaborasi itu dapat ditingkatkan ya. Dan di antara zoo Malaysia dan Indonesia, negara sahabat di rantau ini. Saudara-saudara yang berbahagia sekalian, kita menyambut Juli 60 tahun zoo negara, dan ini kelolaan NGO yang telah berfungsi sejak lama. Saya ingat lagi zaman Pak Khair Johari dan Ismail Hudson yang telah banyak membantu di bawah kerajaan pertama setelah merdeka, dan ia menjadi tumpuan keluarga, anak-anak, pelajar sekolah terutamanya. Kerana ini pendedahan penting mengenali dunia dan alam yang dikatakan perimbangan di antara manusia dan persekitarannya dan alam haiwan, man and nature. Jadi kalau kita lihat dalam pahaman Islam, ini sangat menarik. Bila disebut perimbangan, keseimbangan, itu tak pernah terlepas daripada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Dan dalam konteks zoo negara ini, perimbangan ini yang disebut dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Memang betul dikembangkan ya, tapi umat yang seimbang ni umat bagaimana? Umat yang able to maintain equilibrium between man and nature, to protect, kampung bahasa Inggeris juga, untuk mengawal dan menjaga keseimbangan equilibrium ya, dengan memuliakan. Islam ini bukan saja memuliakan sesama manusia. Sebab itu bila ada bicara dalam negara kita ni soal persaingan, permusuhan antara kaum, kita tekankan bahawa dalam madani ini konsep manusiawi dan insan ini sangat penting. Apa arti kehidupan kalau tidak ada ihsan dan kasih sayang dan compassion di antara satu sama lain? Dan keseimbangan disebut ini adalah keseimbangan kehidupan manusia, haiwan dan alam sekitar termasuk tumbuh-tumbuhan. Zoo negara ini kalau kita betul-betul amalkan, dia dapat memberi penghayatan makna ya, manusia, haiwan
dan persekitaran. Kalau dirosakkan mana-mana satu, hilang keseimbangannya. Kalau bukit bukau dirobohkan kerana kegelojohan dan ketamak rakus manusia, ia akan memberi malapetaka yang baru. Kalau haiwan itu yang sebagai sebahagian daripada alam itu tidak dipelihara, maka dia akan pupus dan ada kesan-kesan dalam persekitaran. Begitu juga tentang tumbuhan. Jadi kompleks zoo negara sekitar 63 ekar ini dapat membawa satu gambaran tentang kehidupan manusia, haiwan, dan saya sebut kepada saudara Dr. Amiruddin sebentar tadi tentang pokok-pokok yang dikawal, dijaga dari zaman dulu, puluhan tahun lalu dah saya sampai. Pokok dia dipelihara dengan baik. Saya tak tahniah kepada Tun Rosli dan seluruh barisan Tun Kuasa yang menunjukkan keprihatinan mereka. Dia Tun Rosli tak boleh puji banyak sangat, sebab kalau puji dia minta peruntukan lebih. Jadi bila sejak saya masuk jadi dalam tu, belum dia tanya khabar lagi, dah minum ke, sihat ke, dia terus cakap pasal peruntukan. Dia kata kita perlu ini, kita perlu ini, kita perlu ini. Ini maknanya dia ada passion. Dia dalam amal kerja ni, dia mesti ada satu perasaan, kecintaan, passion dalam satu bidang kerja. Baru dia boleh berikan kesan. Dia jumpa saya, dia tak minta projek, kata sahab Kementerian Kewangan, tak ada. Dia jaga memelihara kawasan. Yusof, terima kasih. Dan Menteri Besar maklum kepada saya bahawa kerana pengunjung itu ramai, maka wajar diberi kemudahan tandas dan mungkin surau untuk keluarga yang nak menggunakan. Dan saya ucap terima kasih kerana Kerajaan Negeri Selangor telah meluluskan peruntukan untuk maksud tersebut. Dia bagi kerajaan Malaysia mengenang kepada khidmat dan pengunjung itu ramai, dan juga tarikan bagi pengunjung. Karena di Malaysia ini seperti beberapa negara di rantau, ada keistimewaan dia. Di setengah kawasan, kalau negeri Arab, kalau mau dilakukan zoo, dia harus disediakan semuanya, pokok, tanaman. Kita ada yang sebelah jadi, cuma harus dipelihara. Dan kawasannya itu sangat indah. Dan saya tertarik kerana dikawal kebersihan. Tak tahulah, mungkin Tun Rosli kerah seluruh tenaga bersihkan sebelum kehadiran Perdana Menteri hari ini. Tapi saya diberitahu bahawa memang keadaan itu dikawal sebaik ini, walaupun hari ini lebih baik daripada biasa. Ada swadaya panda yang mengusikan sedikit kerana ambassador is here that panda is due to be returned. I think I will pick it up with the Chinese government, to President Xi Jinping, to see some mechanism whether we can extend the period of panda stay in Malaysia. And knowing our excellent relations between the two countries, I am rather optimistic that they would give due consideration and support to our proposal. Satu perkara yang lain, kita juga cuba terima kasih kerana syarikat-syarikat besar di negara kita banyak beri dukungan, CSR, bagi kejayaan, pemeliharaan dan juga pengawalan umum di zoo negara. InsyaAllah saya akan sampaikan juga kepada mereka supaya kalau boleh meneruskan cara mereka memilih aspek dan haiwan tertentu untuk dikawal, dipelihara, dibantu oleh syarikat-syarikat berkenaan.
Dan saya jangka dari CSR tambahan ini saya boleh kumpul dana tambahan 5 juta ringgit dari CSR, dan dari kerajaan Puan saya luluskan 5 juta ringgit lagi. Jadi dengan kadar 10 juta ini kita akan kawal dan adakan dengan wakil daripada Menteri Besar dan kerajaan supaya dapat bekerjasama dengan Jawatankuasa Yayasan Zoo Negara supaya dapat kita baiki perancangan dan projek. Mungkin kita ada satu sudut madani di Zoo Negara ini. Ada sesuatu yang agak istimewa, dan kalau Pak Rahmat sudi, saya harap Pak Rahmat boleh menyertai panitia ini supaya dapat memberikan satu sudut yang indah, yang khusus boleh mengangkat kedudukan dan martabat Zoo Negara ini, terutama bila saya bidang tentang ada medan atau sudut madani di Zoo Negara. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dan galakkan ibu bapa, guru-guru beri tumpuan, dan bila anak-anak itu melawat Zoo Negara, memang ada penerangan, ada latihan, ada kelas, saya ucap terima kasih. Tetapi pastikan anak-anak itu bawa buku catatan ataupun telefon yang smartphone yang boleh mencatat. Kita mesti jadikan ini sebagai medan pendidikan. Kalau datang bagi penerangan ada 50 penerangan dalam masa 3-4 jam, tak mungkin dapat difahami atau diingat semuanya. Jadi saya minta di antara pengurus, bila anak-anak sekolah itu masuk, pesan sama ada nota buku catatan atau telefon untuk mencatat ilmu yang disampaikan, ya. Kerana pengajaran begini, pendedahan yang empirikal, melihat dan juga mendapat maklumat tambahan tidak sering diperoleh di kuliah-kuliah. Jadi saya harap kita mulakan juga budaya ini, budaya ilmu di, supaya tiap perwakilan rombongan sekolah atau keluarga yang datang, galakkan mereka. Mungkin pada peringkat awal Zoo Negara boleh murah dan buku nota kecil tentang Zoo Negara, dan dia dicatat tiap maklumat yang diperoleh, ya. Kalau dia tak pasal pegawai siapkan, ya. Ada ribuan buku kecil itu, tiap orang masuk, pelajar-pelajar. Kerana kita tak, kalau mau jadikan negara Malaysia ini negara hebat, dia mesti ada anjakan sikit. Dia datang ini bukan sekadar hiburan ataupun sekadar untuk cuti berkelah, tetapi dalam sama cuba dan memanfaatkan waktu dengan menimba ilmu dengan sebaiknya. Itu saran saya sebagai ganjaran memenuhi tuntutan ataupun kelulusan 10 juta ringgit itu, dengan buku nota supaya anak-anak kita betul-betul menguasai satu bidang ilmu yang sangat penting dalam arti kata perimbangan di antara man and nature. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.